Jadi kedua-dua pihak telah pun menyampaikan hujahan masing-masing. Antara yang hujahan utama lah yang saya lihat di pihak peguam yang mewakili majlis-majlis agama Islam adalah yang pertama adalah dari segi konsep Allah dan konsep Tuhan itu yang berbeza di antara dua agama. Dalam agama Islam Allah itu esa satu, dan di dalam agama Kristian Tuhan itu bersifat Trinity. Jadi disebabkan itu ini akan mendatangkan kekeliruan. Kekeliruan sekiranya dibenarkan penggunakan itu. Kemudian hujahan yang kedua yang saya lihat penting juga adalah Allah itu adalah suatu yang utama di dalam agama Islam. Sedangkan Allah itu bukanlah suatu yang utama di dalam agama Kristian. Jadi mahkamah sepatutnya tidak melayan permintaan gereja kerana Allah itu bukanlah suatu yang utama di dalam agama mereka. Kemudian yang ketiganya adalah dari segi Islam, perkara tiga perlembagaan juga dihuraikan panjang lebar tadi, iaitu dari segi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Mahkamah telah pun bersetuju bahawa aman dan damai dalam perkara tiga itu bermaksud tertakluk kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Sekiranya agama-agama lain diamalkan dan agama Islam menjadi tidak selesa dengan amalan agama itu, maka itu menyebabkan agama itu tidak boleh diamalkan. Itu adalah dari segi konsep keharmonian di dalam negara kita. Itu adalah antara hujahan-hujahan utama majlis-majlis agama Islam terhadap isu ini. Dan di pihak gereja pula, yang saya boleh kongsi adalah antara hujahan utama mereka adalah mereka menyatakan bahawa mereka telah menggunakan kalimah Allah ini dalam penerbitan mereka selama 15 tahun yang lepas. Penerbitan Alkitab dan sebagainya, dan KDN tak ambil apa-apa tindakan, tak ada siapa pun saman mereka di mahkamah. Jadi disebabkan itu mereka menyatakan bahawa sebab 15 tahun dah mereka buat benda ni tak ada siapa marah, so kenapa kali ini mereka dihalang untuk menggunakan kalimah Allah. Kemudian yang keduanya mereka menyatakan bahawa Bible dalam bahasa Melayu mereka ni adalah terjemahan daripada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, apabila mahkamah bertanya adakah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu sama, jadi peguam yang mewakili gereja menjawab sama. Jadi yang pada saya ialah, pada dia mungkin sama, tapi pada kita bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia adalah dua bahasa yang mempunyai maksud yang mungkin berbeza dalam beberapa istilah tertentu. Kemudian hujah ketiga pihak gereja adalah mereka menyatakan bahawa sebahagian daripada pengikut mereka tidak faham bahasa Inggeris, mereka hanya faham bahasa Malaysia. Jadi mereka membaca Bible dalam bahasa Malaysia yang menggunakan istilah Allah itu. Jadi sekiranya mahkamah tidak membenarkan gereja menggunakan istilah Allah, maka ini akan mengelirukan, tiba-tiba tukar daripada Allah kepada Tuhan. Ini akan mengelirukan pengikut-pengikut mereka yang membaca Bible dalam bahasa Malaysia. Jadi seolah-olah mereka memohon ihsan mahkamah agar mengasihani pengikut-pengikut mereka yang membaca Bible dalam bahasa Malaysia itu agar jangan mengelirukan mereka. Jadi tanpa mereka sedar bahawa mereka tak nak mengelirukan pengikut mereka yang minoriti, saya percaya, tetapi mereka juga perlu menghormati bahawa kita pun tak nak mengelirukan umat Islam yang majoriti di Malaysia ini. Jadi itu sajalah yang antara yang saya boleh ingat dan kongsi sedikit hujahan yang berlangsung di mahkamah daripada pagi tadi, dan mahkamah menangguhkan kes ini ke satu tarikh yang lain, tapi saya percaya tarikh itu singkatlah untuk mahkamah membuat keputusan kes ini. Dan walau apa pun juga keputusannya, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati boleh pergi ke satu tingkat mahkamah lagi, iaitu Mahkamah Persekutuan, untuk merayu kes ini. Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati nantilah dengan keputusan ini. So kita bersabar dan kita tunggu keputusan mahkamah, dan apa juga keputusannya, ingat kita ada satu mahkamah lagi untuk mendapatkan pembelaan kes ini. Itu saja.